Bila sebut tentang muzik rock di tanah air kita, tentunya nama-nama kumpulan seperti Search, Wings, Expedition, Sweet Charity, Left Handed pastinya tidak asing lagi sehingga hari ini. Lagu-lagu mereka masih segar dan masih dimainkan di corong-corong radio. Apa yang menjadi akar kepada penerimaan lagu-lagu rock dari zaman dahulu hingga ke hari ini? Macam saya katakan, bunyi itu baru. Bunyi itu baru, makna dia tak, kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar. Kebanyakannya tak pernah dengar, tapi ada orang-orang yang dah pernah dengar. Sebab rock sebenarnya dia berpunca pada tahun 50-an, kan? Zaman Elvis dulu, rock and roll zaman Elvis. Kemudian dia naik lagi pada tahun penghujung 60-an. Lepas tu dia meletup lagi pada tahun 70-an, rock heavy metal ni. Kemudian dia balik lagi ke zaman penghujung 70-an dan awal 80-an sampai seluruh tahun 80-an. Dan pernah dengar istilah rock will never die apa semua tu. Itu saya tak tahulah, tapi maksud kalau daripada 50-an masuk ke 60-an, 70-an pun ada lagi dan masuk 80-an, makna dia ada sesuatu dekat di dalam muzik rock ni yang buat dia boleh tahan sampai lama begini. Saya rasa rock kapak ni satu istilah yang hanya dikenali di Malaysia je sebenarnya. Bukan contohnya kalau kita pergi sebelah dekat Indonesia ataupun Filipina, yang dekat dengan kita Thailand, diorang pun ada scene yang lebih kurang sama, band yang lebih kurang sama, konsep dia, lagu-lagu dia semua, tapi dia tak, kalau tanya dia rock kapak tu dia tak faham. Jadi kapak ni saya rasa istilah yang diberikan kepada glam rock di Malaysia. Sebab tu bila kita cerita kapak ni, saya rasa kita perlu untuk tengok sejarah kat mana dia bermula, kenapa dia dipanggil macam tu, kenapa gaya dia macam tu, kenapa lagu-lagu dia macam tu dan seterusnya. Dikatakan sebagai pencetus kehadiran muzik rock di Malaysia, Sweet Charity merupakan sebuah kumpulan rock yang ditubuhkan di Singapura pada tahun 1967 yang diterajui oleh Papa Rock Datuk Rabi Sarip sebagai vokalis utama. Ukiran Sweet Charity dikatakan menjadi inspirasi kepada generasi masa dahulu mengenali aliran muzik rock. Kehadiran mereka di dalam industri muzik rock membawa pengaruh yang besar sehinggakan selepas mereka, banyak kumpulan muzik rock lahir dan antara yang awalnya adalah seperti The Fabians, The Left Handed dan The Burn Marks. Bila rock glam melanda dunia muzik pop Melayu ni, rock glam tu macam lagu daripada Bon Jovi apa semua tu. Kemudian kat sini kita ikut macam Search, Left Handed apa semua ni kan, pada awal-awal 80-an. Tapi sebelum tu dah ada kumpulan ni daripada barat yang namanya Scorpions. Dia lah kira raja rock leleh, rock kental, rock kapak yang masa tu Maharaja Lela lah. Scorpions, ya. Masa tu rock ni bila masa tu zaman rock kapak ni kita sama ada kadang-kadang ada punya rock kapak atau rock kangkang zaman tu. Rock kapak ni selalunya masa zaman rock tu di Brunei, dia ada rock ni macam gitar tu macam kapak selalu. So benda tu datang daripada situ lah. So budak-budak underground ni yang dengar grunge, yang dengar punk alternatif ni macam rock kapak, you know what I mean? Macam datang pada the band Manowar dulu kan, dia macam pegang kapak tu satu. So teknologi tu datang dari situ. I can foresee it came from that era lah. Tapi kalau kita in terms of layman, bila kita cakap rock kapak, kita faham okay, zaman-zaman the golden era of rock ballads. Itu kita faham. Tapi sebagai musician, sebagai producer, sebagai orang yang dalam music
when you say rock kapak, alamak, I know apa daripada mana terminologi tu datang, you know what I mean? So I don't agree lah, don't lah say rock kapak, you know, so classic rock lah. You know? Penat Amy Search dengan Awi dengan Amy Search Left Handed semua tu penat nak build tau rock tu. Bila dia orang dah jadi sampai satu level, kau senang-senang je label rock kapak. I think it's not a cool punya terminology lah. You know, just stick to classic rock ataupun zaman heavy metal. Zaman tu masa Amy keluar dulu, zaman Left Handed keluar, Orang Kidal semua keluar, diorang panggil benda tu heavy metal. Heavy metal, you know. Tak ada siapa pun lodge rock kapak. So benda tu lah. Tapi macam saya cakap, layman, kita tahu bila diorang kita rock kapak, diorang terminat Serikani Cintaku, ke apa nama, tiada lagi Kidongmu, all those Left Handed, all those apa rock punya lagu-lagu hebat rock zaman tu lah. Itu sebab diorang dah didedahkan, itu rock kapak. So kita dah tak boleh nak ubah dah benda tu. So kita dengar muzik sebelum kita mencipta lagu dulu, kita dengar macam-macam dan kita terpengaruh dengan macam-macam muzik, daripada rock biasa, rock and roll, ke rock yang artif-artifnya rock, ke psychedelic, ke apa rock heavy metal, rock, semua rock lah kita dengar. Kemudian dia ada satu cabang rock yang panggil folk rock. Unsur folk tu dia masukkan rock dalam muzik, dia panggil folk rock. Folk tu pula, kenapa dia folk? Kerana dia muzik-muzik kerakyatan. Sebab apa? Sebab dia ada berunsur-unsur rakyat, especially seni kata dia lah. Dan lagu-lagu kerakyatan ni biasanya dimainkan dengan menggunakan alat-alat muzik yang beberapa jenis saja pada waktu tu. Saya bagi umpama Amerika, bila orang main muzik rakyat kebanyakannya menggunakan akustik gitar dan beberapa instrumen rakyat lah yang muzik lain tak gunakan. Macam rock mungkin kurang akustik gitar, tapi boleh. Kalau heavy metal tak pakai akustik gitar kan. Tapi bila dia masuk akustik gitar dan dia ada unsur folk rock, dipanggil folk rock. Muzik rock mula bertapak di Malaysia sekitar tahun 1980-an dan mula mendapat tempat di hati masyarakat, terutamanya di kalangan anak muda. Pada ketika itu juga banyak pertandingan melibatkan muzik rock seperti Juara Rock, Festival Rock dan Battle of the Band yang melahirkan banyak lagi kumpulan rock tanah air. Sebab zaman tu box office buat Battle of the Band ni benda yang besar. Ui, di KL, di mana-mana tempat je dia buat macam kita panggil Battle of the Band lah zaman sekarang ni. Itu istilah tu datang pada situ lah. Band-band masuk tanding. Zaman tu show, kita tengok dia datang, bayangkan turn dia start pukul 10 lah kata kan. Semua warm up kat belakang, gitaris, praktis, drama pukul lah. Tak tahulah, pad pun tak ada masa tu. Pukul lah pokok ke apa ke, tak tahu, tanah ke. Ni, dengan jaket ni, bawa puluh-puluh nak tunggu turn ni. Ya Allah. Kita jumpa Mak Rock, dia tanya balik, dia apa, hampa mana tahu dulu, kami struggle dulu kan. Betul. Pasal dulu memang susah. Ya, jadi bila dia orang ni naik pentas tu, kadang-kadang sampai dah penat. Tadi dah semangat dah ni kan, drama dah. Aduh, dengan panas, jaket kulit lagi, apa semua kan. Jadi, antara artis yang lahir tadi itulah Ella apa semua. Dan datang satu grup baru, nama Wings. Jadi, kalau kita nak tengok sejarah glam rock ni, betul-betul, ataupun dia orang kata rock kapak ni, dua band yang betul-betul yang mementingkan benda ni ialah Search dengan Wings. Ingat tak Awi pakai seluar pink tu? Mana ada rockers berani pakai seluar pink dulu? Seluar rimau biasa. Seluar pink, Awi je berani pakai dulu. Dan sampai hari ni orang masih, saya rasa rockers Melayu masih kuat pengaruh dia yang Awi ni kepada mereka ni semua. Kalau tidak buka tengok orang nyanyi karaoke ke apa mesti nyanyi lagu Awi. Ratuku, kalau baik album solo dia ataupun Wings lah. Hukum Karma, Rashidah Utama. Genre rock kapak ni adalah rock. Actually it's just rock. Tapi rock yang is commercialized rock that reaches out to all kinds of age group.
Dia bukan hanya pada a certain demographic, mungkin pada orang laki-laki yang suka rock, hard rock. Tapi rock kapak ni is a genre that everybody loves to listen to. Orang tua ke, orang muda ke, perempuan ke, laki-laki ke, everybody likes to listen to rock kapak. I mean, you may say that you don't like, but in the end you are the one humming the song. You're the one going to the karaoke and saying, nak ni lagu dinamik ni. So yeah, everybody likes those kind of songs. Okey, rock kapak ni kalau kita nak kaji, kita kena tengok dia start daripada history rock tu sendirilah. Jadi bila Chuck Berry ni ramai orang tak kenal sebenarnya. Tapi pada saya dan kebanyakan gitaris, dialah the father of rock and roll yang sebenar. Okay? Dia yang dapat bunyi overdrive tu mula-mula. Kemudian of course improve sampai Jimi Hendrix dan sebagainya. Jadi bila dia keluar, dia dah bawa satu pendekatan macam zaman tu, kalau kita ingat in the 60s, orang banyak lagu macam Elvis, lagu macam Platters, lagu-lagu yang dia panggil slow rock. Jeng 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 jeng, macam tu bunyi dia. Jadi melodi dia catchy. Tapi mungkin orang-orang yang rebellious, yang mungkin ada jiwa baru ni rasa macam kental lah bunyi dia. Dia rasa mungkin lah agak, dia tak cakap kental lah, tapi orang putih bahasa kita tak tahu apa. Dia rasa tak cukup bold. Jadi tiba-tiba dia secara kebetulan dia pusing mungkin jadi overdrive tu, tiba-tiba benda yang sama tapi sound yang berbeza. Okey, dia bermulalah evolusi muzik yang kita panggil rock tu. Kemudian dia fikir, because kita kena ingat di mana muzik ni industri yang sangat besar dan menguntungkan kepada lebih-lebih syarikat rakaman lah. Jadi bila syarikat rakaman dia boleh bau benda-benda macam ni, dan dia ada dia punya consultant, dia punya marketing people yang akan cakap, maybe kita pakai macam ni, maybe kita buat macam ni, maybe kita buat macam ni. Sebab tu lelaki yang pakai platform ni kita tengok banyak pada tahun 70-an. Dia ada orang macam contohnya lepas Chuck Berry tu tadi, group daripada UK kebanyakannya. Diorang ni keluar dengan platform. Padahal dia dah tinggi. Macam kita mungkin patutlah pakai platform kot kan, tak cukup tinggi. Tapi dia orang pakai platform tu, yang mana platform ni selalu di-associate dengan orang perempuan punya fashion. Tapi dia pakai tiba-tiba macam okey pula. Dan paling kelakar kalau kita nak fikir, mak rock di Malaysia pakai kasut legend, yang orang di US naik kuda. Jadi kalau kita kata apa kena-mengena legend, kasut kuda tadi dengan rock. Tapi platform mungkin itu je yang ada, selain daripada boots biasa yang macam Dr. Martin ke Red Wing yang macam tu. Waktu itu, waktu 80-an tu, rock balada sangat popular. Lagu antaranya dia bermula di sini. Rock balada tu seperti, antaranya adalah seperti lagu-lagu macam lagu Sweet Charity apa? Camellia. Kemudian datanglah kumpulan Search dengan lagu sensasi dia, lagu Fantasia Bulan Madu. Semua rockers, semua rock album ada rock ballad dia, termasuklah Left Handed ada dia punya rock ballad dia. Kemudian sampai ke puncak seperti Isabella, lagu Isabella. Kemudian Sejati. Kemudian lagu seperti Kumpulan Mei. Sebelum tu lagu Kumpulan Mei. Apa nama lagu tu? Lagu Mei. Sendiri, bukan apa macam mana lagu dia? Apa nama lagu Kumpulan Mei? Sendiri ya? Seperti lagu-lagu tu lah. And then kumpulan seperti Fabian apa semua tu kan. Diorang lah mula dulu rock balada, kita panggil balada rock. Tapi kerana dia menjadi banyak, datanglah orang yang sini sikit, dia mengajuk suasana ni. Dia gunakan perkataan macam meleleh, menangis. Atau kalau kat Indonesia tu
cengeng, kan? Rock cengeng. Atau macam-macam lah. Hingga sampai ke puncaknya, dia kapak. Tak tahu kenapa kapak lah. Because itu kapak tu macam simbol cinta yang pedih yang kapak. Potong. Masa saya first main music, first kali saya belajar gitar dekat Tembok. So first song I really learn to play dengan band is Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi by Left Handed. So kita tahu lagu tu memang zaman tu zaman masa rock keluar tu, Left Handed, SYJ Ella semua orang dengar rock, bro. Semua orang dengar rock. Because kita tak ada internet. That's the only internet we have. Whatever music yang kata, orang kata, this is semua orang, everybody into it. Oh, semua, okay ke? Rock ke? Okay, semua dengar, everybody into it. So, benda tu menjadi. Compared to now, kita ada internet. Bila kita kata, this is music baru. Okay, whatever kau do, aku nak buat benda ni. Aku boleh ada benda ni. Macam-macam internet ni kita boleh pergi mana-mana. Sebab zaman tu, bila seorang tu kata, ada seorang kawan datang, kau dengar ni Left Handed. Semua orang dengar Left Handed. Oh, ya ke Left Handed? Wah, Left Handed. Because dia nak dapatkan grapevine tu. Sekarang zaman internet, we don't need that. We can't do that anymore. Bila orang tu cakap, ada lagu band baru lah. Oh, ya ke? Hantar kau lah, aku nak dengar ni. Dia ni pula. Aku nak dengar ni. Dia ni nak buat rap. Dia ni nak buat tu. So, benda tu pecah-pecah. Tak dapat lagi concentration macam zaman rock kapak tu lah. Lagu-lagu yang dibawakan oleh kumpulan rock kapak ini biasanya bertemakan percintaan dan iramanya luhur serta mengasyikkan. Ada juga yang berpendapat bahawa muzik rock membawa lagu yang mempunyai cerita, mudah difahami dan melodinya yang sedap. Number one, I think it's melodic, it's melody driven. Those days punya rock definitely kalau you dengar Fantasia Bulan Madu, Isabella, Sejati or even further back, Teratai Layu di wherever it was. So it is the melody is the one that draws you first. Apa-apa lagu hit dalam dunia pun, dia punya punca utama ialah melodi dia. Melodi dia. Melodi ada yang sesuaikan dengan seni kata dia juga. Tapi itulah, ada yang cepat aja terbosan, ada yang ditahan lama. Itu kita nak plan susah. Ada yang muzik yang complicated. Ada muzik daripada gubahan complicated. Ada orang suka. Kan? Ada orang suka pada muzik. Dia mungkin suka pada. Tapi kebanyakannya, lagu-lagu yang hebat kebanyakannya adalah mudah. Orang dengar, first kali dia dengar dia sedih lah. Oh, kena dengan saya kisah ni. Allah, teringat dulu Putih Cinta ke apa. Macam-macam lah. Dia pandai lah, dia boleh kaitkan. Lirik pula macam kena pula. Suara penyanyi mendayu-dayu. Kan? Macam kena betul lah. Nangis air mata betul. Zaman tu kilang. Kita orang, ingat zaman-zaman dulu, in the 80s kilang banyak. Jadi zaman tu orang kata awet kilang lah. Oh, dengar kaset ni. Dan dia juga penyumbang paling besar sebenarnya yang beli kaset. Pergi tengok konsert. Tengok, aduh, air mata keluar. Masa saya membesar. Saya membesar dan mendengar, masa mula saya banyak mendengar lagu, muzik apa semua. Saya berusaha untuk mendapatkan rekod-rekod yang penting-penting itulah. Bukan semua rekod saya beli, tak ada. Tapi yang penting-penting tu semua saya cuba dapat. So dapat mengalami pengalaman tu kita tahu. Tapi mungkin banyak orang tidak dapat macam gitu. Dan mereka cuma terhad mendengar daripada lagu-lagu popular di radio, kan? Ataupun daripada album-album yang dia beli oleh kumpulan yang begitu juga sikap dia. Dia dapat pun daripada dengar daripada radio, lagu-lagu popular di radio, atau beli kaset-kaset yang kawan-kawan dia pun beli yang sama, kan? CD lah, kaset ke CD dulu lah. Saya cakap pasal kaset, saya segan sikit. Ini macam old school sangat Kaset, bila saya cakap kaset, apa tu kaset tu?
kalau you tengok sejarah muzik Melayu daripada zaman 60-an, zaman kan dia grow up zaman 70s, apa nama siapa? DJ Dave, apa Dahlan Zainuddin. Basically lagu dia macam tu. You know, tapi bila zaman rock tu melodi dia still Melayu punya melodi memang macam tu 60-an. You know, lagu-lagu ballad 60-an, dan lagu 70-an Dahlan Zainuddin punya ballad sama. Dan bila 80-an tu ballad dia sama. Cuma zaman rock masuklah gitar solo. Matuklah jerit. Itu je. Tapi melodi, bottom melodi dia punya progression dia. Okay, kita start sedih. Aku terluka, kau terluka. Dan betul jerit. Oh jerit because kita rock. Oh kita jerit. You know man. So dia tapi basically dia punya form and melody yang dicipta adalah berlandaskan muzik Melayu yang diminati berkurun lama daripada zaman dulu pun. Malaikat maut telah diharamkan oleh kerajaan kerana ajak telah mengkokak Itik Serati hidup-hidup semasa membuat persembahan. Astaghfirullahalazim. Kebangkitan muzik rock pada ketika itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Terdapat juga tentangan dari sesetengah pihak. Kerana imej dan pengaruh fashion dari kumpulan muzik rock pada ketika itu dianggap selekeh. Rata-rata peminat rock pada zaman itu berambut panjang, berseluar ketat dan berbaju t-shirt dengan lambang-lambang seperti haiwan dan sebagainya. Rock kapak ataupun khususnya rock di Malaysia pada era 90-an ini terpalit dengan stigma mud rock ataupun kutu. Kesianlah Itik tu. Bila dia merebak masuk dan datanglah Battle of the Band. Aziz Bakar punya abang, nama Ali Bakar, buat box office. So box office ni ialah dia punya toke lah yang buat Battle of the Band. Yes. So sebelum tu tak ada apa. Rock tak ada apa. Rock hanya keluar macam main-main kat kemah, main pondok, rumah orang kahwin. Dan macam saya cakap tadi, dulu rumah orang kahwin kita main lagu Helame. Okay, Uji Rashid, DJ Dave, Jeffrey Dean, 60-an memang sampai sekarang pun masih ada lagi, betul tak? Jadi zaman orang kahwin tu, dan siapa rock datang rambut panjang yang baru-baru je baru nak membiak. Dia belum datang lagi. Orang akan tengok slack macam, "Alamak, ni mana ni kutu datang?" Sebab tu bahasa kutu sampai sekarang makan. Sebab nampak aneh, janggal di kalangan masyarakat yang datang. Contohnya kita pergi rumah orang kahwin, gitaris seseorang je macam tu. Padahal band lain biasa je, pakai kemeja ke apa, dia datang jaket kulit. Apa-apalah yang ada, yang dia mampu nak menunjukkan. Wah, kan, perlahan. Jadi orang nampak aneh, nampak janggal. Tapi tak apa. Bila lama-lama benda tu banyak. Dan saya ingat masa tu kat JB ada satu studio yang mana banyak band-band rock dilahirkan. Macam Surge, Mega, dan B Sound Studio kat Komtar. Komtar tu dah tak ada, dah jadi JB City Center sekarang. So Komtar tu ada satu studio. Kita akan tengok macam-macam band lah yang ada bakat pergi balik sekolah ke macam tu. Saya pernah sekolah di JB, saya pernah tengok benda tu. Di mana mak rock ni akan bersidai, lepak tu. Tak ada buat apa. Pakai jaket kulit, rambut dah set, pakai legging ke, Converse ke apa-apa. Yang mana dia rasa kena, bersih-bersih semua. Aksesoris, tak ada buat apa, relax. Piwit, piwit. Kacauet macam tu lah. Benda-benda macam tu. Sebab tu saya kata, kenapa rock dulu orang pandang serong. Sebab saya rasa, ialah, bukan kita melalui fasa dalam hidup, kan, orang muda. Jadi pada saya mungkin dia tengok benda tu, dan as long dia tak buat salah, sudahlah. Tapi masyarakat kita tengok benda tu macam, ni tak kena ni. Terusnya, Sari Irama mempersembahkan satu kumpulan rock tanah air yang belum pernah dilihat dalam televisyen, tapi sudah hebat di tapak disco dan hiburan malam. Ini dia, The Search. Memasuki tahun 1985, kejayaan album Cinta Buatan Malaysia menghangatkan lagi genre rock di Malaysia. Pembikinan lagu-lagu rock dari penulis yang hebat ketika itu seperti M. Nasir, J.S. Kevin, Lolok sangat diterima oleh peminat-peminat lagu rock. Sehingga ke hari ini, lagu-lagu seperti Sri Kandi Cintaku, Suci Dalam Debu dan Taman Rashidah Utama masih menjadi siulan dan pilihan semasa berkaraoke. Dulu, bukan kita tak fikir kita nak hidup. Tetapi somehow, semua segala-galanya baru bagi orang kita. Buat muzik rock ni baru. Dulu tak banyak. Dunia rakaman tu lebih kepada pop Melayu. Tetapi rock adalah sesuatu yang baru. Dia punya musim rock tu
adalah satu yang baru di tanah air kita. Kalau sekarang dia dah banyak lama lah kan. Tapi masa waktu tu, itulah pertama kali dunia Melayu, dunia Malaysia ni mengalami itu keadaan rock music. Walaupun dalam 70-an ada juga sikit-sikit, tapi sikit-sikit. Tetapi dia punya puncak dia tu pada tahun 80-an. Rock di Malaysia ni yang saya faham, dia start bila box office start ni. Okay, prior tu Search dah keluar dah dulu dengan Left Handed. Kalau bro semua tak tahu, Search dulu gitaris asal dia yang main untuk album Cinta Buatan Malaysia ialah Mai Kidal, bukan Hillary Ang. Kerana Hillary Ang tak ada masa tu, buat perjanjian. Okay, MOU lah. Okay, gua ada kerja jap, lu masuk nanti. Dan arwah Samad masa tu ganti main gitar utama dalam kumpulan Left Handed. Main di seluruh Johor lah, Funfair, Expo, apa semua ni, rumah orang kahwin. Tak pakai nama Left Handed, pakai nama Right Handed. Pasal leftnya tak ada. Ni sejarah dia, dahsyat dia. Punya menghormati tu pasal leftnya duduk kat Man. Bila Man tak ada, mana boleh pakai nama tu? So, okay, kita pakai nama Right Handed je. Right Handed pun main lah. Dan Man naik ke KL daripada JB, rakam album Cinta Buatan Malaysia. Lepas tu Hillary balik, dia main club masa tu di Germany. Jadi bila dia balik, okay, deal habis okay, settle. Man pun balik ke Johor dengan Left Handed je, dan dia orang pun buat album. Okay, tu yang keluar lagu Tiada Lagi Kidungmu, apa semua, tu first album lah. Dan Search pun keluar tu Mentari Merah dan sebagainya, macam-macam. Sampailah zaman tu, lepas box office ni, antara artis yang popular yang dilahirkan pada box office ni ialah Ella and the Boys. Kemudian SYG. A lot of the top musicians in the day were also involved in the making of Rock Kapak. I mean, if you look at it, I think M. Nasir has written half the Rock Kapak songs. Ramli MS played half the Rock Kapak song, BPR ke, Mega ke, apa ke. You can see in AJL, maybe out of 12 songs, 8 songs were Rock Kapak, and the same keyboard player was going left and right. So you can see that a lot of the top players were already involved back in the 1980s already. And as it went along, of course, you have Edry and all these other musicians that came into the scene and continued that level for rock. Sound, gitar, Man Kidal umpamanya, dia punya bunyi tu. Diorang suka. Atau Hillary punya bunyi, ataupun beberapa gitaris yang lain. Bunyi gitar dia tu, dia unik di negara kita ni. Walaupun kita ada tiru-tiru pemuzik daripada barat, macam Malmsteen ke, atau yang lain-lain tu lah. Steve Vai ke, apa ke. Tone bunyi dia, kita cuba nak sampai ke situ. So, dan orang-orang kita suka pada bunyi yang macam itu. Kejayaan lagu-lagu rock pada ketika itu menunjukkan bahawa ia diterima oleh masyarakat umumnya, anak-anak muda, walaupun pada ketika itu lagu-lagu rock diharamkan di radio dan televisyen. Kemunculan program TV seperti Music Music pada zaman itu bagaikan pintu terbuka kepada music rock masuk ke dalam industri muzik. Kemuncaknya apabila lagu Isabella dari Search berjaya memenangi anugerah juara lagu pada tahun 1989. So, prior to that, lagu Misteri Mimpi Shakila, lagu Rashidah Utama, lagu Isabella, semua elemen rock dia keras. Kita boleh rasa walaupun lagu dia slow. Bila hit chorus tu, dengan solo dia, dengan arrangement dia, bunyi drum, masa tu reverb sekati kan. Semua kita boleh dengar memang, inilah dia. Sebab bila kita cerita Poison, Bon Jovi tadi, Def Leppard, ni bunyi-bunyi dia ni. Jadi dia orang kiblat dia mesti kat situ. Tapi perlahan-lahan, kiblat tu telah ditukar, dimodifiedkan sikit-sikit untuk menyesuaikan taste kita. Macam ni saya cerita, kita pergi kedai Tom Yum betul kat Thailand. Kita cakap, apa tak sedap? Padahal Tom Yum tu itu yang betul.
Yang kat sini dah dimodify ikut taste orang Melayu. Kan? Gula lebih. Dia orang kat sana masam. Kalau masam sangat pedas, kita tak boleh makan. Kalau betul-betul Thai dia pedas, dia masam. Kurang manis. Tapi masuk sini, tak boleh lah, boh. Kenalah macam ni, dia katakan. Letak gula lebih sikit, apa, kurangkan masam dia tu. Baru kita suka. Jadi sama juga dengan lagu. Kan? Arrangement. Jadi bila dah sampai kat situ tu yang macam, biasanya kita tukar. Dan berjaya pula. You may not be able to get airplay, you may not be able to qualify to go on TV, but what happens on the ground is way different from here. Rock Kapak for me has stood the test of time. Pasal dulu they were on the ground all the time thanks to people like Box Office, Ali Bakar and people like that. The boys were on the ground. We were touring left-handed, and every weekend we were in some kampung or some town somewhere, bandar somewhere, reaching out to public every weekend. So all those left-handed songs, those search songs, the wing songs, they stand the test of time until today. Orang akan masih lagi bertahan lagu tu. Pergi karaoke, nak juga nyanyi Isabella. Walaupun tak sampai key pun nak nyanyi juga. Because benda tu dia grew up with it. Masa kecil saya pernah tengok Amy Search dekat atas pentas. Amy Search pernah bergambar dengan saya. But, you know, that feeling when you get close to your star, the person that you love very much, is a lasting impression. It's forever, you know. You tengok atas pentas, you dah jatuh cinta, you will follow to the end of the earth. So walaupun you 30 ke, 40 ke, 50 ke, that moment when you were 18 and watched that person and fell in love with that band, you will never forget. So I think that, and when you grow up, people will say, awak pernah dengar Search? Dahsyat lah. And that word of mouth, going from generation to generation, you become a legend already. That one is legend status. Macam Search mula keluar pun, diorang memang nak buat muzik yang hilang akal. Tapi, of course, orang takkan beli. You know, so they have to do Isabella, they have to do Rosanna, they have to do, you know, Gadisku. It's all for the Malaysian market. Masa ini kami sedang membuat promosi untuk kumpulan Wings, dan kami juga telah dijemput untuk membuat konsert di Indonesia. Prestasi muzik rock di tanah air dikatakan berjaya apabila mereka mendapat sambutan dari negara jiran seperti Indonesia, dan disebabkan itu album-album mereka terjual dengan rekod yang tinggi di pasaran. Biarpun mereka berjaya sehingga menembusi pasaran luar negara, rambut panjang dan berpakaian tidak kemas terus menjadi isu, sehinggakan mendapat perhatian daripada pihak parlimen dan kementerian. Yes. Media pun memang gambaran penting lah. Because when benda tu demam, mesti demam rock, of course the media will catch up. They want to be something. They will have to write about rock lah. If they want to be in the map lah. You know kan. Kalau benda tu, bila semua media cakap, contohnya dulu masa macam Amy je, kita cakap Amy lah, senang kan. Bila Amy keluar, semua orang nak tangkap Amy jadi cover, dia ni jadi cover, because it's a hot thing what. It's rock. Masa tu, you can't do wrong with rock. You know, kalau you study kumpulan band-band yang kecil-kecil yang ada satu one hit wonders, semua main rock. Even one hit wonders. Macam mana apa, you can't go wrong with rock. You put on, okay, kalau kita orang kumpulan band rock, mesti radio main because demam. Zaman saya, kita cerita rock kapak ni, kita menjurus kepada heavy metal. Rock tu kita panggil rock kangkang. Yang orang kata rock kapak ni, kita panggil rock kangkang, rock jiwang. Sebab tu kita tengok ada istilah kan, dia buat kompilasi rock jiwang. Kan? Kenapa keluar istilah tu? Pasal dia nak associate dengan jiwang, sedih. Jadi orang cakap jiwang, sedih. Betul lah tu. Betul, rock kangkang lah, macam-macam lah. Zaman saya ingatlah, walaupun saya sekolah lagi, kita bila cakap rock kapak ni, kita terbayang kumpulan macam May, Pelayaran, Headbangers, lepas tu datang ekspedisi pula. Kita terbayangkan bunyi yang berat macam tu, bunyi yang keras. Bukan laki macam Still Loving You kan. Orang tak kata tu rock kan, rock kapak. Dia akan cakap di slow rock, orang Melayu. Sentimental rock, balada sampai sekarang orang panggil. Tapi dia tak cakap lagu Scorpion, dia lagu heavy kan. Tapi bila cerita Still Loving You ni lebih popular daripada semua lagu-lagu dia yang lain. Rock You Like Hurricane,
Blackout, apa semua. Orang tak berapa tahu sangat. Amy Search masa mula-mula dia buat band, dia maknanya lagu Dio dan Iron Maiden. Tapi bila dia buat album, dia kena appeal to the masses. So they have to follow that formula. Okay, strip down, get a ballad. Okay, ballad. Tapi kita rock. Okay, solo sikit. Tapi kita rock. Okay, kau jerit lah. Okay. You know, that's the formula. You know what I mean? Itu. Tapi basically, negara kita adalah negara ballad. Bukan negara kita pun, Mak Saleh pun sama. Negara orang suka ballad. It feels more close to the heart. Ballad ni. Menghampiri penghujung tahun 90-an, arena muzik rock dilihat tidak lagi relevan. Kemunculan band rock baru seperti U-Case, Iklim, Spring dan Slam yang dianggap sebagai penerus legasi rock, tetapi mereka dianggap berbeza kerana imej mereka dikatakan sopan. Selain itu, kelahiran band seperti New Boys, Boboy dan Q-Face mengambil alih arena muzik rock, tetapi mereka sudah jauh daripada falsafah asal muzik rock. Ramai yang beranggapan lagu-lagu mereka ini disifatkan sebagai genre rock leleh ataupun jiwang. Namun, ada juga yang mengatakan ini adalah identiti rock kapak yang sebenar. Spring terkenal dengan lagu Cinta Bougainvillea, Sampai Hati. Yang inilah saya kira permulaan rock kapak yang orang panggil ni. Kalau tanya saya. Sebab saya mengikuti, zaman tu saya sekolah. Saya dah main gitar pun. Main lagu ni, ada rumah kahwin ke, ada show apa-apa saya main. Jadi saya kata, wah, okay, ni minat lagu Iklim. Kita main lagu Iklim, lagu Search, lagu Wings, lagu apa semua. Tapi bila start Spring ni, wah, U-Case datang. Dia datang seangkatan dengan dia. Dan komposer hebat masa tu yang tulis lagu-lagu dia ialah Saad Amri. Yang biasa rekod company. Mari. Kita buat semua bagilah duit ke apa ke. Bagi dia seronok kerja. Tak apa kita buat semua. Kita bagi dia dulu. Jadi dia pun buat lagu. Dan asalnya cerita Saad Amri ni kerja store di BMG. Dia boleh main gitar sikit-sikit. Dia buat lagu. Mula-mula lagu dia tulis tu lagu apa? Lagu Zain Azim. Bagi orang-orang yang pertama dengar lagu rock di sini dulu, munculnya lagu-lagu meleleh yang sedemikian, punca dia adalah datangnya kumpulan Scorpions itulah yang saya cakap tu. Kumpulan Scorpions tu popular dengan lagu yang sejenis rock, balada rock yang sejenis the minor progression rock Eropah, rock Eropah kan, yang minor. Sebab rock and roll kebanyakannya major. Lagu-lagu seperti Isabella, Seroja, Sejati, Zakiah dan banyak lagi masih diminati oleh masyarakat sehingga ke hari ini. Jika didengar, pasti dapat mengimbau zaman 80-an dan 90-an. Lagu-lagu rock juga masih dimainkan di radio. Ini menunjukkan bahawa genre rock masih lagi mempunyai kekuatannya yang tersendiri. Kerana populariti radio, kan? Radio suka. Dia meletup kat radio. Umpamanya lagu dulu, umpamanya lagunya Fantasia Bulan Madu ataupun lagu Isabella ke. Dia meletup kat radio. Dia jadi dia popular di seluruh negara kan. Kita ambil contoh Suci Nebu. Suci Nebu lagu yang bagus, penyanyi bagus, aransemen bagus dengan lagu dia. Masih ada elemen-elemen rock yang kita kata rock betul tu tadi. Solo gitar. Okey? Dan itulah penghujung ni. Bila dah masuk zaman lepas tu, dia dah jadi lentok dah. Perlahan-lahan, dia punya elemen-elemen rock asli ni telah ditinggalkan. Ni rock kapak will never die lah. I think it will go forever. If you go to Tawau, if you go to Miri, you will see that wow, it's never even left the planet. It's still alive, very much alive. Let's say, aku seorang pemuzik yang bagus. Aku rasa it doesn't mean that aku akan meletup. Aku bagus. Dia ni terror main gitar, dia ni terror music, terror segala-galanya terror. Look, have the looks, everything. That's not guarantee anything. As long as the sun, all the stars are aligned. You know, media is doing their part. Semua doing their part. You know, that's like, if I gua tak cakap maybe it won't happen. It could happen, but to wait for the stars to align tu, itu yang tricky. Tapi itu yang bila orang cakap, muzik zaman dulu lagi best. That pissed me off, you know what I mean? You know, because lu tak faham ni benda ni.
Dia tak faham why, kenapa muzik-muzik sekarang tak boleh nak dapat that tu. Because all stars tak align. Media tak align, ni tak align. Everything is everywhere. But zaman dulu, rock, kita keluar dia ni, Babel keluar lagu. Orang tahu, because all stars tak align. Itu yang bila orang cakap, oh muzik dulu tak best, muzik sekarang tak best lah. As a writer, as a composer yang still active, I think it's a fair judgement. I think it's a fair judgement. I think it's a fair fight. Nak cakap muzik sekarang tak bagus, muzik I smile macam I punya blog. I cakap muzik sekarang bagus because technology computer is getting better. It should be better. But the stars are just not aligned. The stars are just not aligned. You cannot recreate it. Zaman dulu, kalau tak percaya boleh cuba pasang kaset lagu-lagu lama. Kalau dapat kaset lah pasang vinyl. Awak check level dia berapa paling kuat. Awak buka volume 3 katakan. Bunyi dia, okay, ni ceiling lah. Kalau kita tengok dB meter tu, okay, ni paling atas. Dia akan duduk kat sekitar sini. Way below -10. Maybe -15. Perlahan je. Zaman tu. Jadi, konsep dia bagi headroom. Dynamic range besar. Nak kuat, kita kuat bawa amp. Sekarang, dah berapa tahun ni, saya ingat 10-15 tahun, masa engineer pun pening, sampai lalas kat US semua, kita lawan sampai kuat. Sampai compress. Sebab apa? Nak main kat phone kuat. Jadi kalau buka -15 tadi, nak dengar apa kat phone? Dan frekuensi tu, dia buat cover semua, spektrum, sampai jadi bingit. Tu yang kita dengar kadang-kadang, dengar sekejap, 2-3 lagu, lepas tu dah penat dah. Tak boleh lah. Dan itu juga satu sebab kenapa lagu rock kapak ni atau rock jiwang ni kekal relevan sampai ni. Orang dengar, orang tak sakit telinga. Ada sesuatu dekat di dalam muzik rock ni yang buat dia boleh tahan sampai lama begini. Lagi satu dengan penciptaan lagu-lagu tu, kan? Bukan saja muzik rock tu yang tahan, tetapi lagu-lagu tu, kan? Yang you tanya kenapa lagu-lagu yang daripada 80-an tu masih lagi disukai oleh orang sekarang. Sebab lagu dia sedap, itu saja. Lagu dia sedap. Kesimpulannya, biarpun genre rock tidak lagi segah zaman dahulu, namun kebanyakan lagu-lagu rock kapak masih lagi diterima ramai kerana liriknya yang lebih mendalam dan melodinya yang sedap didengar. Akan tetapi, tidak dapat dinafikan punca utama perubahan band-band rock ini adalah kerana peredaran zaman.